Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Ustazah Syifa Maryam dalam Pendidikan Islam tahun 2. Bidang adab yang bertajuk Indahnya Persahabatan. Okey, tajuk ini kita akan dapat menerangkan maksud bersahabat dan membaca dari nakli yang berkaitan dengan adab bersahabat serta mengaplikasikan adab bersahabat mengikut sunnah Rasulullah dalam kehidupan seharian kita. Okey, tajuk ini indahnya persahabatannya ada dalam buku teks Pendidikan Islam tahun 2 muka surat 121 dan 122. Okey, kita tengok sama-sama buku teks ni. Okey, kita baca sama-sama. Sahabat ialah orang yang dikenal rapat dan disukai. Mereka sentiasa bersama-sama dengan kita ketika susah dan senang. Okey, sahabat ni orang yang kita kenal. Kita kenal dengan rapat dan kita suka. Serta yang paling penting, dia sentiasa ada dengan kita, baik kita semasa kita senang ataupun semasa kita dalam kesusahan. Okey, di muka surat 122 menerangkan sahabat idaman, iaitu adab-adab semasa bersahabat atau ciri-ciri seorang sahabat yang sejati. Okey, kita baca cerita ni. Den dan Basri bersahabat baik. Mereka bantu-membantu dan nasihat-menasihati. Mereka tidak pernah memanggil sesama mereka dengan panggilan yang buruk. Pada suatu ketika, pulang dari sekolah, Basri terjatuh. Den membantu Basri membawanya pulang ke rumah. Keesokan hari, Den menziarahi Basri dan memberikannya buah tangan. Den mendoakan agar Basri kembali sihat. Okey, ini di muka surat 123 dan 124. Contohilah Den dan Basri dalam bersahabat. Mereka tidak pernah bergaduh, mengejek dan memanggil panggilan yang buruk. Mereka menutup keaiban sesama mereka. Terima kasih Den kerana membantu saya. Tidak mengapa. Itu sememangnya tanggungjawab saya sebagai seorang sahabat. Nabi SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga kamu kasihi saudara yang lain seperti diri sendiri. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, di muka surat 123 ni menunjukkan kepentingan mengamalkan adab-adab bersahabat mengikut sunnah Rasulullah. Okey, apabila kita mengamalkan adab-adab bersahabat secara tak langsung akan memupuk rasa kasih sayang dan menyemai sifat berkongsi kurniaan Allah. Okey, dia akan memupuk satu sifat penyayang dalam diri kita. Okey, yang kedua, menimbulkan kemesraan, sentiasa mengambil berat tentang sahabat, mengeratkan persaudaraan. Okey, secara tak langsung akan memupuk sifat prihatin dalam diri kita terhadap setiap sahabat atau rakan kita. Okey, mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni serta merasai kemanisan iman dalam persahabatan. Okey, mewujudkan satu sifat kebahagiaan dalam jiwa kita kerana kita tak ada rasa nak bergaduh dengan orang. Okey. Tak ada kita perasaan benci pada sesiapa. Jadi akan mewujudkan kebahagiaan dalam diri dan jiwa kita. Okey, seterusnya mendapat perlindungan Allah pada hari kiamat serta memperoleh pahala dan meninggikan darjat. Okey, jadi bila kita mengamalkan adab-adab bersahabat ni akan memberi kita pahala juga. Okey, jadi maknanya apabila kita amalkan adab-adab bersahabat mengikut sunnah Rasulullah, mengikut apa yang Rasulullah amalkan, maka akan membentuk jiwa kita menjadi penyayang, prihatin, serta memberi kebahagiaan dan memberi pahala pada diri kita. Okey? Okey, di muka surat 125 ada
sebuah lagu. Okey, ada sebuah lagu Boria. Kita baca sama-sama. Adab bersahabat. Assalamualaikum. Kami mulakan. Kita cerita tentang persahabatan. Banyak adab boleh diamalkan. Barulah hidup harmoni dan aman. Adab bersahabat bertolong-tolongan. Sebutan yang baik dalam panggilan. Nasihat diberi akan berkesan. Di hari lahirnya hadiah diberikan. Marilah doakan untuk sahabat. Ziarahilah kalau tidak sihat. Elakkan sengketa dan berkata kesat. Marilah kita utamakan sahabat. Okey. Muka surat 126, 27 dan 28 ni adalah latihan kendiri yang kamu boleh buka dan lihat sendiri di rumah. Okey. Tengok satu persatu maksud sahabat. Apa dia sahabat? Sahabat ialah orang yang dikenal rapat dan disukai. Sahabat akan sentiasa bersama dengan kita semasa susah dan senang. Okey, ingat sahabat ni adalah orang yang kita kenal. Dan paling penting akan sentiasa ada dengan kita. Masa kita susah, yang paling penting lah masa kita susah. Dan masa kita senang pun dia ada. Maknanya bukan lari. Masa kita susah, dia lari tinggalkan kita seorang-seorang menghadapi kesusahan. Tak. Sahabat ni orang yang akan bersama-sama kita. Tak kira masa. Okay, itu sahabat. Okey, sekarang ni berdasarkan peta buih ni, kita boleh tengok ciri-ciri sahabat sejati, macam mana sahabat sejati ataupun macam mana cara kita nak mengamalkan adab sahabat dalam hidup kita. Yang pertama, saling membantu. Maknanya kita saling membantu sahabat tu. Kalau terutama bila kawan kita tu dalam kesusahan, jadi kita perlu bantu dia. Yang kedua, saling menasihati. Maknanya bila kita tengok sahabat kita dalam sesuatu keadaan yang salah, dalam sesuatu situasi yang salah, kita nasihatkan dia dan beri tunjuk ke situasi yang betul, keadaan yang betul. Okey, contohnya kawan kita melakukan kesalahan, maknanya menipu guru. Jadi kita nasihatkan dia, janganlah kita menipu kerana perbuatan menipu tu adalah satu perbuatan yang berdosa. Okey, jadi yang ketiga, panggilan yang baik. Kita memanggil dia dengan panggilan yang baik, yang dia redha. Okey, ibu bapa dia dah memberikan nama yang hebat-hebat, nama yang baik sebagai doa untuk dia bila dipanggil. Contoh, nama Muhammad. Muhammad tu maksudnya terpuji. Jadi bila kita panggil kawan kita dengan nama penuh dia Muhammad, jadi secara tak langsung kita mendoakan dia supaya dia menjadi orang yang terpuji. Jangan keluar kita panggil dia Mamat. Panggil Mamat, habislah, tak ada maksud. Okey, tu panggilan yang baik. Yang keempat, kita saling mendoakan sahabat kita. Mendoakan dengan kebaikan, bukan pula doa benda yang buruk. Ya, aku doakan kau jatuh tangga ini. Tak, itu bukan perbuatan yang sahabat sejati. Tu, okey. Yang kelima, tidak mengejek. Jangan pula kita mengejek-ngejek dia. Kerana badan dia besar, kita panggil gemuk. Kerana badan dia pendek, kita panggil pendek. Bukan. Itu bukan sahabat. Okay, itu nak cari gaduh. Jadi, kita tak boleh mengejek sesiapa. Setiap kejadian yang Allah berikan ada hikmah dan ada sebabnya. Okey, yang seterusnya, menziarahi semasa sakit. Okey, bila kita dengar sahabat kita sakit, kita pun menziarahi dia. Pergi ke rumah dia, tengok keadaan dia. Tetapi dalam keadaan pandemik sekarang tidak digalakkan. Takut akan menambahkan lagi penyakit dia. Jadi, apa yang patut kita buat? Yang patut kita buat, doakan dia semoga dia cepat sembuh. Okey, yang seterusnya menutup keaiban sahabat. Jika kita mendengar sesuatu. Okey, kita mendengar sesuatu keaiban sahabat, dengar sahabat tu dalam ada keburukan-keburukan dia, bukan kita sebarkan, tetapi kita tutupkan keaiban dia. Okey, yang seterusnya tidak bergaduh dengan sahabat. Kita tak cari gaduh. Kita sentiasa berbuat baik dengan sahabat kita. Okey, itulah ciri-ciri persahabatan, ciri-ciri sahabat sejati yang diajar oleh Rasulullah. Banyak lagi sebenarnya. Okey.
Okey, ni dalil nakli, iaitu dah dari segi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dalil nakli ni adalah bukti. Mana orang tanya awak, apa bukti? Kita kena buat baik dengan sahabat. Siapa kata? Inilah Rasulullah yang cakap dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, apa Rasulullah cakap? Nabi SAW bersabda. Sabda ni namanya kata-kata Rasulullah. Okey, Nabi Muhammad SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsih. Maknanya, Rasulullah kata, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga kamu kasihi saudara yang lain seperti dirinya sendiri. Okey, Rasulullah kata tak sempurna iman kita kalau kita tak sayang pada sahabat kita seperti kita sayang diri kita sendiri. Ya. Itu barulah sempurna iman kita bila kita sayang dan kasih pada sahabat kita seperti mana kita sayang diri kita. Itu dia Rasulullah cakap. Okey. Assalamualaikum, kami mulakan cerita tentang persahabatan. Banyak adab boleh diamalkan, barulah hidup harmoni dan aman. Pada bersahabat bertolong-tolongan, sebutan yang baik dalam panggilan. Nasihat diberi akan berkesan, di hari lahirnya hadiah diberikan. Assalamualaikum, kami mulakan cerita tentang persahabatan. Banyak adab boleh diamalkan, barulah hidup harmoni dan aman. Marilah doakan untuk sahabat, ziarahilah kalau tidak sihat, elakkan sengketa dan berkata kesat. Marilah kita utama sahabat. Assalamualaikum, kami mulakan cerita tentang persahabatan. Banyak adab boleh diamalkan, barulah hidup harmoni dan aman. Okey, ini adalah lagu tentang persahabatan. Okey, diharap dapat bermanfaat daripada lagu ini. Kita telah menghabiskan tajuk tentang indahnya persahabatan. Okey, mudah-mudahan Ustazah harap semua dapat manfaat daripada